Dia anyum bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Adapun orang yang tajdid wudu, ya. Adapun orang yang tajdid wudu, orang yang membaharukan wudu dia, maka hendaklah diniatkan nawaitul wudu atau ada al-wudu atau raf'al hadathi atau mengharukan sembahyang atas yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar kata kalau orang tajdidkan wudu, niatnya sama je, sebagaimana niat biasa. Ini dia boleh niat nawaitul wudu, dia boleh niat nawaitul ada al-wudu, dia boleh niat raf'al hadasi, walaupun hadas dia tidak terangkat. Sebab hadas dia sudah terangkat dah. Nah, sebab dia ada dah wudu zuhur, wudu zuhur, dia sembahyang asar tu dia niat nak ambil tajdidkan wudu, maka dia niat kata nawaitu raf'al hadasi. Walaupun kata pada hadas dia tu sudah terangkat dah, boleh dia niat kata nawaitu raf'al hadasi. Tapi tak niat boleh juga lah. Apa dah? Kalau dia tak niat, Tak boleh, tak boleh. Dia kena niat wudu tu. Jadi dia boleh niat mengharukan sembahyang, boleh. Dia boleh niat dah mengangkat hadas pun boleh. Kalau orang tayamum dia tak boleh, orang salisil baul dia tak boleh. Tak boleh dia niat untuk mengangkat hadas. Kenapa orang tajdidkan wudu ni dia boleh niat mengangkat hadas? Padahal hadas dia sudah terangkat dah. Kerana dia cuma nak membaharukan wuduk saja. Adapun tayamum, wuduk salisil baul, dia tak boleh nak sebut nawaitu raf'al hadas, sebab hadas dia tu memang tidak terangkat. Khilaf bagi Syekh Ramli, menyalahi bagi Imam Ramli, diniatkan nawaitul wudu atau ada al-wudu. Imam Ramli kata dia boleh niat nawaitul wudu ataupun boleh niat nawaitul ada al-wudu. Mana dia tak boleh niat? Tak boleh niat raf'al hadasi, tak boleh. Kerana hadas sudah terangkat dahulunya. Kerana hadas ni sudah terangkat dah. Dia ni apa kata Imam Ramli? Tahsilul hasil lah. Tahsilul hasil. Apabila tahsilul hasil, benda tu pada mustahil. Maka tak bolehlah dia nak niat mengangkat hadas. Demikian lagi telah diharuskan sembahyang dengan wuduk yang dahulu. Dan tidak boleh dia niat untuk mengharuskan sembahyang. Sebab wuduk yang dahulu sudah mengharuskan sembahyang. Jadi cuma dia boleh niat nawaitu wudu ataupun nawaitu ada al-wudu sahaja. Jadi untuk kita keluarkan khilafnya, kita sebutlah nawaitu ada al-wudu kalau kita tajdid. Dan dikehendaki dengan mengangkat hadas itu hukumnya dua. Sebut angkat hadas ni, inilah angkat hukum hadas. Apa dia hukum hadas? Haram kita sembahyang, itu hukum hadas. Jadi kita nak angkat hukum tu lah. Apabila kita niat meniat wudu, mengangkat menghadas, kita nak mengangkat hukum haram sembahyang tadi. Haram sentuh Quran, kita nak angkat hukum tu. Haram tanggung Quran, kita nak angkat hukum tu. Itu kita berwuduk, itu dia dipanggil mengangkat hadas. Biasanya ada mudhafun ilaih lah. Mengangkat hukum hadas. Dan dikehendaki dengan mengangkat hadas itu
hukumnya hukum hadas juga. Seperti haram sembahyang, itu misal bagi kata hukum hadas. Oh. Seperti haram sembahyang. Atau itu seperti haram sembahyang misal bagi hukumnya juga. Atau diangkatkan tegahannya yang berdiri pada anggota wudu, ataupun diangkat tegahannya, tegahan hadas, angkat tegahan hadas yang berdiri, tegahan tu pada anggota wudu, yang berdiri tegahan pada anggota wudu. Jadi apabila kita ambil sembahyang, maka kita mengangkat tegahan yang ada pada anggota wudu. Jadi tegang anggota wudu kita sentuh Quran, tegang anggota wudu kita untuk kita mengangkat takbir untuk sembahyang. Jadi apabila kita ambil wudu, kita mengangkat tegahan itu. Itu dinamakan mengangkat hadas. Mengangkat hadas tu mengangkat tegahan hadas. Jadi kita kata raf'ul hadas ini dia ada dua makna. Satu, raf'i hadas. Yang kedua, raf'i nahi. Mengangkat tegahan hadas, satu mengangkat hukum hadas. Dia panggil hazam juga. Bukan kata angkat daripada bawah ke atas. Dan jika diniatkan akan hadas yang lain daripada hadasnya, dan jika diniatkan akan hadas, masa dia kata nawaitu raf'al hadasi itu, dia niat akan hadas yang lain daripada hadasnya. Mana contoh? Seperti umpamanya padanya ada hadas tidur, diangkatkan hadas kemih, kencing lah. Dia kata dia tu hadas tidur. Waktu kata nawaitu raf' hadas itu, dia niat hadas, mengangkat hadas air kencing. Sekalipun, mana walaupun lah, dipanggil royah dia tu. Jadi walaupun kita niat hadas yang lain, yang kita ada hadas ni kentut, kita niat hadas kencing, terangkat hadas kita sama je. Sama ditegak, ada kita kencing ke, ada kita kentut ke, dia sama je. Tak ada sembahyang, tak ada isi Quran, tak ada menanggung Quran, sama. Niat ada apa pun, waktu kata mengangkat hadas tu, tetap dikatakan sah. Memadalah, memadai. Mana tak apa tak kira ada apa mana pun. Kerana kata memadai. Sebab apa kata memadai? Kita mengangkat hadas yang lain daripada yang kita ada. Kerana hadas tidak menerima bersuku-suku. Kerana hadas ni tidak bertujuk-tujuk, tidak berasingan lah. Tak kata hadas kentut lain, hadas kencing lain, hadas tidur lain. Ada sama. Dia tidak bersuku-suku, berjujuk-jujuk. Maka apabila terangkat setengahnya hadas, terangkat sekaliannya sekalian hadas. Bila kita angkat setengah, maka sekalian dia tu terangkat. Jika tiada dengan sengaja, jika tiada dengan sengaja, tak sengaja lah. Kalau kita sengaja, hadas kita kencing,
sengaja niat. Nah, sengaja niat untuk hadas apa dah kentut ataupun hadas berak. Itu dipanggil tala'um bil ibadah. Main-main, senda-senda dengan ibadah. Dan jika maka jika dengan sengajanya, sengaja. Nah, dia ingat sangat kita kata hadas dia tu, ada kencing dia. Sengaja tukar, tak mau angkat ada kencing. Angkat ada berak dia tu. Tiada jadi, mana tidak sah wudu. Niat dia tu tak sah. Tadi tajdid tadi kan? Apa dia? Tajdid kan? Masalah ni? Dah. Dia terangkan apa masuk. Tadi kan dia terang. Dikendaki dengan mengangkat hadas itu hukumnya dua. Dia terangkan mengangkat hadas tu apa dia. Kemudian dia sambung masalah. Maksudnya ini bagian niat lah kan? Niat. Kerana ia seorang bersenda-senda pada ibadah. Kerana bersenda-senda dengan ibadah. Main. Tapi ada niat untuk mengangkat hadas, tak ada masalah kan? Kalau angkat tak ada masalah. Tak tentu mana tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma dia main-main tentu dia tu. Dia yang dia terhadap berak, dia main-main dengan ada kencing. Dia tu umum je. Tak ada, dia umum tak ada apa. Kerana khabar pada sahihaini. Kerana ni dia panggil ilat pada kata pertamanya niat dalam hati. Pertamanya fardunya niat. Kerana khabar pada sahihaini, hadis pada Bukhari Muslim, sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innama likulli ma nawa. Sesungguhnya segala amal dengan niat. Ialah perbuatan apa kita buat apa, kena dengan niat. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu barang yang diniatkan. Apakah? Tak kira dia barang dia niat tu, apa dia niat. Jadi kalau wuduk dia niat wuduk, salah. Kalau wuduk dia niat mandi, tak salah. Dan wajib disertakan niat itu pada permulaan membasuh muka, suku daripada muka. Wajib kita basuh, kita niat tu pada permulaan basuh muka kita. Tak kira kita basuh muka di mana, di bawah dulu ke, di tengah ke, ataupun di atas, tak kira. Suku kan? Suku. Basuh suka, timbul masalah. Dan yang terlebih afdal pihak kanan, tapi dia basuh muka pihak kanan tu lah terlebih afdal. Dan sunat disertakan niat itu dengan sunat yang didahulu atas membasuh muka, supaya diberi pahala atasnya. Dan sunat disertakan niat itu, sunat kita sertakan niat mengangkat hadas tu, dengan sunat yang didahulunya, sunat atas membasuh mukanya. Sebarang siapa. Jadi waktu kita membasuh tangan, sunat kita sertakan niat. Tak kira kita baca niat fardu wudu ke, ataupun kita niat sunat wudu. Sebab kalulah kita tak basuh, tangan kita basuh, kita tak niat sunat wudu. Kita berkomong, kita tak niat sunat wudu. Kita masuk air hidung, kita tak niat sunat wudu. Maka perbuatan kita tu tak dapat pahala. Sebab apa? Kerana kita buat tanpa dengan ni. Sebab niat fardu di muka, kira di muka lah. Muka, tangan, kepala. Yang kita buat niat, buat sunat selepas tu tak apalah. Selepas itu kita niat basuh muka, kita niat kata salli pada awal itu fardu wudu lillahi ta'ala, kita basuh muka.
Sunat yang lain tu termasuk dalam niat fardu tu lah. Mana kita basuh selinga, tak perlu sunat dah lah, tak perlu niat sunat basuh selinga, tak payah. Kita sapu semua kepala, tak payah niat dah lah, masuk dalam fardu tu. Tapi 3 anggota yang terdahulu tu, kita basuh tangan, kita berkomor, kita masukkan air dalam hidung. Ini kalau permulaan sunat basuh tangan tu, kita tak niat sunat wudu, ataupun kita tak niat fardu wudu, maka ketika 3 anggota itu tidak diberi pahala. Tak jadi sunat lah, tak jadi basuhan sunat. Ini basuhan biasa tanpa Yang wajib dia ketika basuh muka. wajib ketika basuh muka. Sunat tu tak dapat lah. Sunat tu tak dapat. Sebab kita tak niat yang sunat. Tapi lepas pada muka tu semua dapat lah. Lepas pada muka tu semua dapat. Supaya diberi pahala atasnya atas sunat. Supaya diberi pahala atasnya atas sunat. Dan jika sunyi daripada niat. Sunyi daripada niat. Masa kita basuh tangan apa tak ada niat, tiada diberi pahalanya, pahala sunat, tak ada. Pak dia kata, Nabi kata innama a'malu binniyat. Segala amal itu dengan niat. Jadi waktu kita basuh sunat tu kita tak niat, tak ada pahala. Dan maka jika hilang niat itu daripada hatinya belum lagi membasuh muka, tiada sah niatnya. Maka jika hilang niat itu daripada hatinya, ini dia basuh sunat kan, dia niat. Hilang niat itu daripada hati dia, sebelum lagi basuh mukanya tidak sah niatnya, kerana dia kena niat lain lah. Maksudnya kalau niat tadi sebelum masuk muka, kemudian masuk muka tu niat semula. Dia tak jadi niat dia. Bahkan jika terbasuh serta berkomor-komor atau serta memasukkan air ke dalam hidungnya seseorang, satu suku daripada mukanya dengan diniatkan membasuh muka, seperti pada bibir merahnya, sahlah niatnya dan memadahlah basuhannya. Mana kalaulah kita masa kita berkomor tadi kan, kita berkomor, masa kita berkomor tu kita niat lah, kata niat fardu wudu kan. Kalau wudu tu kita komor, kenalah kita berkomor tu, kenalah bibir ni. Bibir ni dia masuk muka, maka pada basuh muka tak perlu niat dah, madai dengan niat tu. Kalau kita niat ketika berkomor gitu tu lah, ataupun masuk air ke dalam itu. Tapi kalau kita niat fardu wudu pada basuh tangan, tak boleh. Pada basuh muka ni kita kena ulang niat lah. Atau diniatkan madmadah serta membasuh muka, demikian juga. Ataupun diniat berkomor serta dengan membasuh muka, tak apa, sah juga. Dan demikian lagi memada madmadah dan istinsak, mana berkomor dan masuk dalam hidung, jika diniatkan dengan itlaq, yakni tidak diniatkan keduanya, atau diniatkan madmadah dan istinsak juga, maka memadalah keduanya, tapi wajib mengulangi membasuh muka serta dengan suku itu. Jadi kalau dah kata memada madmadah dan istinsak jika diniat dengan itlaq, itlaq lah, mana tidak diniatkan keduanya, mana kita diniat itlaq, mana semata-mata tak niat kedua-dua sekali masuk air dalam hidung dengan berkomor dah, mana salah satu daripada itu lah. Atau diniatkan madmadah dan istinsak juga, ataupun niat pada madmadah dan istinsak, maka memadalah keduanya, mana berkomor dengan masuk air hidung, memada, mana dia beri pahala lah.
Tetapi wajib mengulangi membasuh mukanya serta dengan suku itu. Tapi waktu dia basuh muka tu, wajib dia niat semula, dan suku yang dia basuh tu, maka dia kena niat juga. Kalau dia niat tadi ketika kumur dia ke buku muka, tapi tak kenalah juzuk. Yang ada satu juzuk daripada muka tu tak kena. Maksudnya kita tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai lah. Masa basuh muka dia kena ulang lain lah niat. Kalau mu'alif dan kata mudah biri dan tahqiqnya berperkataan padanya dua maka Allah Ta'ala. Cukup. Betul yang nak boleh kira apa dah boleh. Antuk. Tadi pulau soalan jawab tadi ya. Kalau nak cuba dah. Masuk. Mama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an. Nas'aluka dinan qayyiman, nas'aluka amalan salihan, wa nas'aluka Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.